iaitu dapat hadir di dalam majlis ilmu yang sangat dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Buku surat apa? Muslimat. Muslimat catat terus. Buku surat apa Muslimat? Ada catat tak last? Buku 2. Buku surat 2. 2. Biar benar 2. Buku surat 2 firman Allah Ta'ala tu. Ya. Oh, sama. Ya. Macam dah lepas. Sebab kitab ni ada banyak tempat saya buka, jadi pening sikit. Itu kena ada catat seorang, kalau boleh wakil seorang catat kat mana kan. Buku surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung insya-Allah. Sambung buku surat 2 lah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yus'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan dia hidayah kepada Allah Ta'ala, siapa yang Allah nak memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan hatinya dan membukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan dadanya ataupun akan menyempitkan hatinya, seperti mana seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dalam keadaan susah dan kepayahan. Dan demikianlah Allah menimpakan azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sifat orang yang memiliki cahaya Islam, yang pertama al-hidayah, termasuk di dalam ilmu. Bila sebut hidayah itu termasuk di dalam ilmu, maka tempat hidayah itu adalah di dalam hati. Tempat hidayah adalah di dalam hati manusia. Maka hati tempat pandangan Allah Ta'ala. Maka orang yang memiliki hidayah, maka Allah akan masukkan cahaya Islam ke dalam hatinya. Maka dia akan mudah untuk beribadah kepada Allah. Dia akan mudah berzikir, dia akan mudah duduk di dalam majlis ilmu, dia akan mudah bertaubat kepada Allah, dia akan mudah dekat dengan ulama dan sebagainya. Namun siapa yang Allah sempitkan hatinya, maka dia akan merasa susah. Dia akan merasa susah nak beribadah kepada Allah, susah nak menuntut ilmu, susah nak beramal, susah nak berzikir. Disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan anak, disibukkan dengan urusan cucu dan sebagainya. Itu dua sifat di antara sifat orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala dengan sifat orang yang diberikan hidayah Allah Ta'ala. Maka Nabi sebut dalam hadisnya, "Inna nura idza dakhala sadra infasaha wa ansyarah." Cahaya jika masuk ke dalam hati, maka akan menjadi lega dan lapang. Itu sifat orang yang nakkan cahaya masuk ke dalam hati. Setiap manusia yang memiliki kesempitan di dalam menuju kepada Allah, kalau manusia itu susah nak beribadah kepada Allah, susah nak dekat dengan ulama, ataupun susah nak berzikir, senang cerita, ataupun susah nak untuk melakukan ketaatan, maka orang seperti ini memerlukan cahaya daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, dia kena bertaubat kepada Allah. Orang yang tidak bertaubat kepada Allah, itu orang yang sombong. Orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tarji'unaha in kuntum sadiqin. Makna di situ kembali, inabah, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang Allah suruh manusia itu bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia kena banyak berzikir. Kena banyak berzikir kepada Allah. Kena banyak berzikir kepada Allah. Tak ada dalam kitab. Saya bagi yang dalam kitab tu saya baca tadi. Yang poin-poin ni saya bagi. Macam mana manusia itu nak sampai kepada Allah dengan mudah. Dia tak nak rasa sempit. Makna sempit ni, dia tak nampak jalan menuju kepada Allah. Dia tak nampak jalan dekat dengan ulama'. Dia tak nampak jalan beribadah kepada Allah. Tu masalah besar tu. Bukan masalah kecil. Sebab apa jadi sempit? Sebab dia tidak nampak tujuan kehidupan dia. Dia tak nampak tujuan kehidupan dia. Dia nampak tujuan kehidupannya beli rumah, beli kereta, kahwin, travel dan sebagainya. Itu bukan tujuan kehidupannya. Tujuan kehidupan ni banyak yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam roh manusia ni. Dalam diri kita ada roh. Dan di dalam roh itu memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Allah turunkan Al-Quran ini, nescaya bukit dan gunung itu akan lebur hancur. Namun bukit dan gunung itu tidak boleh memikul amanah tersebut. Maka amanah itu dipikul oleh insan ataupun roh yang berada di dalam diri manusia. Itu sebab orang yang tidak memikul amanah, dia jauh daripada amanah, dia tak tahu pun tujuan hidup dia. Dia susah nak menuju kepada Allah. Dia susah nak dekatkan diri dia kepada Allah. Dia susah nak beribadah, susah nak berzikir, susah nak solat jemaah, susah nak bangun tahajud, susah. Sebab apa? Dia tak nampak amanah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Ta'ala ke dalam diri dia. Dia tak nampak. Itu adalah satu masalah yang besar. Dua perkara tadi, dia kena bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia kena banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, dia kena dekat dengan ulama'. Barulah Allah bukakan pintu cahaya tu masuk dalam hati dia. Allah masukkan cahaya Islam dalam hatinya. Hatinya akan merasa lapang dan tenang. Dengan sebab itu, lalu kata para sahabat, muka surat 3, lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, tanda cahaya itu masuk, kata Nabi Muhammad SAW, ia tidak senang dengan tempat tipu daya dunia. Ingat, bila cahaya Islam masuk dalam hati kita, dia takkan tertipu dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah tempat tipu daya bagi manusia. Maksudnya apa? Dia akan jauhkan dirinya daripada tipu daya dunia. Tu tanda Islam, cahaya Islam masuk ke dalam hatinya. Muka surat 4. Muka surat 4. Dia akan jauh daripada tipu daya di dunia. Kenapa Islam itu perlu menjauhi tipu daya dunia? Sebab kita nak menjaga roh. Nak jaga roh. Sebab perkara yang paling hampir dengan hati ini roh. Yang menguasai roh adalah Allah. Itu sebab belajar tasawuf. Itu sebab orang yang mengagungkan dunia, dia tak nampak hati dia tu. Orang yang cinta kepada dunia, orang yang tidak beribadah, yang jauh daripada ulama', yang kurang berzikir, dia tak nampak masalah hati dia tu. Riak ke, ujub ke, sombong ke, takabur ke, bakhil ke, tamak ke. Dia tak nampak masalah hati. Bila tak nampak masalah hati, dia nak nampak keindahan Islam macam mana? Dia nak nampak keindahan, keagungan Allah tu macam mana? Dia nak nampak keindahan Al-Quran, keindahan Nabi Muhammad tu macam mana? Kerana hati yang dipenuhi dengan masalah. Bila hati dipenuhi dengan masalah, roh juga akan menjadi masalah. Roh juga akan binasa.
roh juga akan meronta-ronta meminta dipikul amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu dalam perjalanan tasawuf ni membawa kepada tazkiyah, penyucian hati. Nak bersihkan hati kita ni, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan hati. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Apa dalil lagi dalam Al-Quran? Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang banyak membersihkan hati. Sebab apa kena bersihkan hati? Sebab kita semua akan mati. Siapa yang tak mati kat dalam dunia ni? Pokok, bangunan, kapal terbang, kereta kebal, bukit, semuanya akan bertemu dengan Allah. Dia tak boleh lari daripada pertemuan dia dengan Allah Subhanallah Ta'ala. Dia tak boleh lari. Sebab itu kena bersihkan hati, kena masukkan cahaya Islam tu di dalam hati. Orang zaman sekarang dia tunggu pencen nak duduk majlis ilmu. Jangan. Dia tunggu kaya baru nak duduk majlis ilmu. Dia tunggu musibah baru nak duduk majlis ilmu. Dia tunggu ujian baru nak duduk majlis ilmu. Dia tunggu keluarganya ada yang mati baru nak duduk majlis ilmu. Itu sebab mati itu tak bersyarat. Dia tak ada syarat mati, tak syarat makan, tak syarat minum, tak syarat kaya, tak syarat miskin. Mati tak syarat ada pangkat ke, ada apa kedudukan sekalipun. Wa ilaihi turja'un, sampai masa kita pergi. Sampai masa kita pergi. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ingin kembali kepada tempat yang kekal. Maksudnya dia akan segera melakukan kebaikan. Muka surat 4. Muka surat 4 perenggan yang pertama. Dia akan segera melakukan kebaikan. Tu sifat cahaya Islam masuk di dalam hati manusia. Tapi kena ada 3 perkara tadi. Dia taubat kepada Allah, banyakkan berzikir kepada Allah, dan dekat dengan ulama. 3 perkara ni penting, tak boleh jauh daripada salah satu tersebut. Kenapa manusia itu kena banyak berzikir? Sebab dengan zikir itu dipanggil kesedaran. Kita ni, hati kita ni nak disentuh oleh Allah. Ada orang disentuh dengan musibah, masalah tu. Kita tak mau disentuh dengan musibah. Kita nak disentuh dengan zikir. Tu sifat orang beriman. Banyak berzikir, banyak menangis, banyak sebut nama Allah, banyak menangis. Sebab apa? Kita nak sentuh hati kita ni dengan zikir. Biar Allah yang sentuh hati kita. Sebab kalau kita diuji, tak takut kita memikul ujian tersebut, baru nak kembali kepada Allah. Kalau ujian itu membuatkan kita susah nak beribadah kepada Allah, kan susah kita. Contoh, kita diuji dengan stroke, tak sempat bertaubat, tak sempat duduk majlis ilmu, tak sempat solat berjemaah, tak sempat nak berzikir beramai-ramai, tak sempat dekat dengan ulama. Rugi ke tak rugi? Rugi. Bukan tak rugi, tu rugi. Dia tak nampak jalan. Bila tak nampak jalan nak menuju kepada Allah, tu masalah besar. Bukan masalah kecil. Sebab hati yang terhijab tidak kenal akan keagungan Allah, tidak kenal akan sifat-sifat kemuliaan Allah, tidak kenal sebahagian daripada sifat-sifat kepada kewujudan Allah. Itu bila manusia dia tak nampak sifat-sifat tersebut, maka hatinya adalah hati yang rosak di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, dia akan segera melakukan kebaikan, ingin kembali kepada tempat yang kekal. Yang keempat, yang ketiga, dia akan segera melakukan persiapan kematian. Dia akan melakukan persiapan kematian. Maksud melakukan persiapan kematian ni, yang pertama, takwa. Dalam hidup kita macam mana pun, tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita mati nak bertemu dengan Allah, kena ada takwa. Ada 3 syarat
manusia itu sempurna masuk syurga, ada 3 syarat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia mesti mati beriman kepada Allah. Yang ketiga, dia mesti mati dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah. Ada 3. Kalau kita mati tak bertakwa kepada Allah, kemungkinan kita akan dibangkitkan di hari mahsyar dalam keadaan fakir. Masalah, dia sembahyang, dia beribadah, tetapi mengumpat, besok pahala kita akan dibagi kepada orang mengumpat tu. Ibadah kita, sedekah kita, Allah pasingkan, Allah bagi kepada orang yang kita pernah mengumpat. Sebab apa? Tidak ada takwa. Apa takwa? Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, meninggalkan perkara yang Allah larang dan taat segala perkara yang Allah perintah. Itu sebab takwa itu ada 2. Takwa zahir dan takwa qulub ataupun takwa batin. Sebelum kita mati kena ada takwa tu. Takwa zahir, jaga anggota badan kita daripada perkara yang Allah larang. Jaga lisan kita jangan hina orang. Jaga lisan kita jangan mengumpat. Jaga lisan kita jangan caci-caci orang, jangan sibuk hal-hal hadis. Ini Fatah Amin dengan Fazura bercerai pun sibuk kita nak duk komen ya. Sibuk kita nak tengok ni anak-anak muda, orang berumur tak adalah kot. Orang berumur dia tak minat dah bab artis ni. Anak-anak muda kan sibuk urusan takdir manusia, takdir Allah keadaan manusia. Takdir kita ni tak tahu bila ni. Takdir kita ni pun tak tahu macam mana, sibuk nak sibuk dengan takdir manusia yang lain. Masalah orang tak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa zahir ni memelihara tangan, kaki, perut, jangan buat perkara-perkara yang Allah larang, jangan masukkan makanan haram dalam perut, jangan masukkan makanan riba dalam perut. Tangan, jangan pukul orang, jangan ambil hak orang, jangan mencuri, jangan merompak. Kaki, jangan pergi kepada tempat-tempat maksiat. Telinga, jangan dengar fitnah, jangan dengar perkara-perkara yang lara. Mata, jaga mata daripada maksiat. Mata, jaga daripada mengagungkan dunia sangat. Itu takwa zahir. Takwa batin, jaga hati daripada riak, jaga hati daripada ujub, jaga hati daripada sombong, jaga hati daripada sifat tamak, sifat bakhil, hasad, dengki. Ni jiran kita beli kereta pun kita dengki. Jiran kita dapat bini 4 pun kita dengki. Apalah salahnya dia nak dapat bini 4? Biarlah, dia dah jodoh dia. Jangan dengki sangat. Nak dengki ni biarlah dengki kepada kebaikan. Oh, Masya Allah, dia tiap-tiap hari bangun tahajud, aku pun nak bangun tahajud lah setiap hari. Tu boleh, dibenarkan ulama'. Tapi jangan dengki hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang boleh merosakkan. Maka takwa zahir dan takwa batin itu memerlukan, kita sangat memerlukan hal tersebut agar kita diberikan husnul khatimah. Kita mudah nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sambung pengajian kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, kita perlu sentiasa bermuhasabah diri agar tindakan kita lebih muhasabah. Kita kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Dosa kita dengan Allah ni bergunung. Dosa kita dengan Allah, kelalaian kita dengan Allah ni banyak, tuan-tuan, perempuan. Bukan sikit, kita tak nampak je. Kalau kita muhasabah diri kita daripada umur kita 15 tahun sampai sekarang, tak terhitung dosa-dosa kita dengan Allah. Tapi Allah ni maha penyayang, dia tarik kita balik. Dia bimbing kita balik, dia bawa kita kepada Allah, dia bawa kita jalan hidayah, dia dekatkan kita dengan ulama'. Kena muhasabah diri. Kena muhasabah diri. Betapa diri kita dikurniakan pelbagai nikmat. Nikmat ni banyak Allah bagi kita, pada kita, tuan-tuan. Nikmat apa yang kau dustakan? Nikmat apa yang kita tak dapat, tuan-tuan? Nikmat apa yang kita tak dapat? Cuma jangan samakan nikmat orang kafir
dengan nikmat orang Islam. Orang kafir punya nikmat tidak terbatas dekat dunia, tetapi nikmatnya dekat akhirat dan alam kubur terlaknat. Cuma kita orang Islam ini kena ada nikmat-nikmat yang perlu kita ikut, yang perlu kita taat, yang perlu kita faham, yang boleh kita terima. Kita dikurniakan nikmat kehidupan supaya kekuatan dalam diri untuk melakukan apa yang kita inginkan, akal, fikiran, dan memberi kita pedoman untuk melakukan tindakan, boleh berbicara, bergaul, serta kesenangan kebaikan yang didapati. Kita kerap dibantu dalam kehidupan jika satu demi satu musibah dan masalah yang melanda diselesaikan oleh Allah Ta'ala, maka belanda diselesaikan oleh Allah Ta'ala, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sifat syukur ni, apa sifat orang yang syukur? Yang pertama, takwa. Tanda orang bersyukur kepada Allah, dia tak sembahyang, itu bukan syukur. Dia tak duduk majlis ilmu, itu bukan syukur. Syukur ini menyeluruh. Bukan makan saja bersyukur, bukan dapat anak, bukan dapat cucu, bukan dapat isteri saja bersyukur, dapat kereta, dapat duit, bukan. Tapi asas kepada syukur ini iaitu takwa. Dia jauh daripada majlis ulama, ini bukan syukur. Dia jauh daripada majlis ilmu, bukan bersyukur kepada Allah. Dia tak nampak hakikat syukur. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Maka taat, dia mesti taat. Tanda syukur, orang banyak beribadah, orang banyak berzikir kepada Allah. Dan tanda di antara orang yang banyak bersyukur ni, dia banyak sujud kepada Allah. Sifat orang yang banyak bersyukur. Haji guna PDF ke Ji? Haji guna laptop untuk baca tu, kitab. Baca kitab. Dia kitab dia Mutiara Minhajul Abidin. Ada ke dalam tu? Dia tak sama tu. Dia tak sama. Dia banyak sujud kepada aksaru sujud kepada Allah Ta'ala. Dia banyak sujud kepada Allah. Dan sifat yang ketiga, orang bersyukur ni dia suka sedekah. Dia banyak sedekah. Banyak sedekah. Dalam kehidupan kita ni ada musibah. Musibah kesihatan tu ujian, kekayaan tu ujian, kemiskinan tu ujian, kematian tu ujian. Semua, setiap apa yang kita pandang di dunia ini adalah ujian, kecuali orang yang tetap dalam ujian. Tamkin, dia kuat dengan ujian tu, maksudnya dia tetap dengan Allah. Kena faham baik-baik. Kita dapat anak, jangan rasa kita gembira kita dapat anak. Kita berkahwin, jangan rasa terlalu seronok kita kahwin. Kita ada kereta, ada rumah, ada cucu, ada jiran, jangan kita gembira terlalu sangat. Sebab apa yang kita pandang itu adalah ujian. Apa yang kita dapat adalah ujian. Baik benda tu baik, baik benda tu tak elok. Ujian. Sebab itu, bila kita ini sentiasa berada di dalam hujan, maka hendaklah hati ini sentiasa memandang kepada keagungan Allah. Hati kita kena memandang kepada kebesaran Allah, hadrat Allah, kewujudan Allah. Bila kita pandang ujian, dapat pula ujian, kita mengeluh. Itu masalah. Itu masalah. Dapat isteri tak baik, kita mengeluh. Dapat suami tak baik, kita mengeluh. Tu mengeluh dengan Allah tu. Dapat rezeki tak cukup, kita mengeluh. Dapat duit banyak pun mengeluh. Dapat baju tak cantik pun mengeluh. Hidup kita mengeluh. Sebab kita tak faham kegunaan hati untuk memandang kepada kewujudan Allah, memandang kebesaran Allah, memandang hadrat Allah Ta'ala. Dia terus pandang. Hati manusia tidak akan memandang kewujudan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kecuali orang tu banyak berzikir. Hati yang mengagungkan dunia, dia takkan nampak kewujudan Allah.
Dia tak akan nampak kemuliaan Allah, dia tak akan nampak rahmat Allah Ta'ala, dia tak akan nampak kasih sayang Allah Ta'ala. Kecuali orang itu banyak berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Apa tanda Allah ingat kepada kita? Hati kita, solat kita bertambah khusyuk. Hati kita bertambah cinta dengan Allah. Hati kita bertambah kasih dengan Allah. Hati kita bertambah kenal dengan Allah. Hati kita bertambah bersyukur dengan Allah. Tu banyak berzikir. Bukan 10, bukan 33, bukan 1000, mungkin ratus ribu. Bila dah duduk dalam zikir, kena ada guru pula, rujuk dengan guru. Petang tadi saya dapat telefon daripada pelajar saya. Ustaz, dia telefon saya. Ustaz, malam tadi saya tidur Ustaz. Saya bermimpi dengan seorang lelaki yang pakai jubah berwarna hitam. Janggutnya bercahaya. Dia kata kepada saya, Ustaz, engkau belajar dengan siapa? Engkau belajar dengan siapa? Lalu pelajar saya cakap dalam mimpi. Ini cerita betul. Dalam mimpi pelajar saya cakap, dia belajar dengan Ustaz Hafiz. Saya lah. Dia belajar dengan Ustaz Hafiz. Lepas tu orang yang pakai jubah hitam dalam mimpi tu, yang bercahaya janggut dia tu, dia kata, oh Ustaz Hafiz tu gurunya Habib Umar. Lepas tu orang yang mimpi, orang yang dalam mimpi pakai jubah hitam tu, dia bagi tahu pelajar saya, lepas ni kau akan jadi ulama. Bila kau dah jadi ulama, kau jangan semayang lagi Nampak? Nampak tak kat sini? Syaitan. Nampak tak syaitan? Tu sebab kena ada guru dan tasawuf. Nasib baik pelajar saya telefon saya. Jangan ikut mimpi tu. Syaitan. Syaitan. Mana pula dalam syariat tinggalkan semayang? Nak cerita dia macam tu. Syaitan ni dia cukup bijak. Kecuali mimpi kepada Nabi, itu hak. Walaupun kita mimpi Puteri Saadong ke, Cik Siti Wan Kembang ke, wali-wali ke, dalam tasawuf kena berhati-hati. Itu sebab kena ada tempat guru yang kita merujuk. Bukan suka-suka. Ya betul, saya belajar dengan guru saya Habib Umar. Tetapi bila datang seorang mimpi yang kata bila kau jadi ulama jangan semayang dah, ni sesat ni, syaitan. Sebab pelajar saya ni dia rapat dengan saya. Apa yang saya suruh dia buat, dia buat. Dia suruh zikir, Masya Allah. Sekarang pun dia solat pun Masya Allah, zikir dia pun lain. Memang macam-macam lah Allah bagi kelebihan. Tapi dia bagus, dia ni suka rujuk, suka tanya. Saya cakap dengan dia, jangan ikut. Jangan ambil satu pun perkataan daripada mimpi tu. Sebab apa? Kalam terakhir dia kata apa? Bila kau jadi ulama nanti, kau tak payah solat Bila tak payah solat ni, siapa yang ajar? Syaitan lah. Syaitan tu sebab dalam tasawuf kena ada guru. Bukan kena ada guru, kena rapat dengan guru tu. Kena rapat. Tanya dia, Ustaz, kaedah zikir macam mana? Nak buka kepada makrifat macam mana? Nak buka kepada tazkiyah macam mana? Nak nampak jalan ubudiyah macam mana? Bukan duduk catik je, duduk baca ilmu. Dia kena faham makna kaedah-kaedah zikir tu. Dia kena duduk dalam alamat zauq. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya gemetar. Itu baru betul. Dia kena ada guru. Bukan suka-suka nak belajar dengan Allah. Suka-suka nak belajar dengan Allah terus sampai ilmu laduni, sampai dengan ilham. Tidak sah mengambil ilmu tasawuf daripada mimpi. Tidak sah. Dalam Islam kita, contoh malam ni dapat mimpi, dapatlah mimpi dengan raja mana tak tahu, dia ngajar kita tasawuf. Tak sah. Kecuali bermimpi dengan Nabi. Kecuali bermimpi dengan Nabi Muhammad, itu pun kena lihat pada syariat dia.
Orang tu semayang ke tak semayang? Aurat dia tutup ke tidak? Hubungan dengan manusia macam mana? Tengok tu, syariat dia macam ni. Dia faham dengan agama ke tidak? Dia dekat dengan ulama ke tidak? Baru boleh kita ambil tasawuf dengan dia, bermimpi dengan Nabi, dan lihat syariat orang yang dapat mimpi tersebut. Bukan suka-suka nak belajar tasawuf, belajar terus dengan Allah. Ramai orang hakikat batil. Saya ni nak faham ilmu tasawuf ni daripada tahun 2005. Saya jumpa macam-macam orang dah. Yang tunjukkan semayangnya macam ni lah, yang macam ni lah. Ada yang kata Allah dekat situ lah. Kenal diri, dalam diri ada alif sampai ya lah. Macam-macam. Tasawuf ni simple je. Kenal amanah ruh, bersihkan hati, bersihkan ruh, jalan makrifat, jalan ubudiyah, jalan mahabbah, jalan redha Allah. Nak bersihkan hati, tu je tasawuf. Banyak lagi lah, tapi simpelnya, singkatnya saya bagi tu je lah. Tapi bila belajar tasawuf makin sombong. Bukan tasawuf. Belajar tasawuf semakin cinta kepada dunia. Bukan tasawuf. Belajar tasawuf makin riak. Bukan tasawuf. Kaedah dia senang je. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin kita tidak nampak diri kita. Tu dia tasawuf. Maksudnya apa? Kalau masih ada sombong, itu masih ada diri. Kalau masih ada riak, itu masih ada diri. Kalau masih ada ujub, masih ada diri. Masih hasad dengki, masih ada diri. Dia kena hilangkan keakuan diri. Bukan makna hilangkan keakuan diri sampai tak kenal kepada manusia. Itu jangan silap. Hilangkan keakuan diri ni maksudnya apa? Maksudnya hati ini sentiasa dengan Allah. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada sombong, tak ada dunia, tak ada bakhil, tak ada tamak. Tu dia tasawuf. Sentiasa dengan Allah, mandang Allah. Dalam solat angkat saja takbir Allahu Akbar, rasa lain. Dalam zikir, berzikir je, pegang je tasbih, sebut saja Allah, 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 dia rasa lain. Bila sujud dia rasa lain. Bukan kita nakkan rasa, tapi rasa itu alamat kita sampai kepada Allah. Belajar tasawuf bukan nakkan rasa, kena baik, kena hati-hati. Belajar tasawuf bukan nakkan karamah. Belajar tasawuf bukan nakkan rezeki, bukan nakkan itu, nakkan ini, tapi belajar tasawuf nak kenal kepada Allah. Dengan kenal itulah redha. Dua sifat orang yang belajar dan tasawuf. Dua sifat, iaitu hatinya semakin takut kepada Allah dan hatinya semakin cinta kepada Allah. Dua sifat. Hatinya semakin takut kepada Allah dan hatinya akan semakin cinta kepada Allah. Dua perkara ini tidak akan dapat kecuali dia duduk dalam tarbiyah tasawuf. Syariat bab lain. Bab istinja, rukun solat, rukun qauli, rukun fi'li. Bab taharah, rukun nikah, bab muamalat, bab jinayat, itu syariat. Tauhid kena belajar juga sebelum belajar tasawuf, supaya kenal kepada Allah. Tu dalam surau ni ada tak pengajian tauhid? Ada kan? Ada. Ustaz cari ustaz-ustaz yang mengajar sifat 20, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu sifat, tu semua termasuk ilmu tauhid. Ini cari. Sebab apa? Bila syariat tak betul, maka tasawuf dia confirm tak ada. Ingat baik-baik. Tu sebab tiga perkara ni jaga baik-baik. Syariat, tauhid, tasawuf. Salah satunya tidak boleh dipisahkan. Contoh orang bawa tasawuf, dia buka aurat, ni bukan ahli tasawuf. Dia bawa tasawuf tapi suka mengumpat, dia bukan ahli tasawuf. Sebab mengumpat tu takwa zahir, kembali kepada syariat awal. Faham? Ataupun dia belajar tasawuf tapi tauhidnya tak betul, dia bukan ahli tasawuf. Kena faham baik-baik.
Tiga tu tidak boleh dipisahkan. Syariat, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Baru betul sampai kepada Allah, baru betul kenal kepada Allah. Saya dulu belajar pasir tumbuh. Ada orang dia suka berzikir. Pagi, petang, siang, malam dia berzikir. Last pada waktu zikir tu dia nampak cahaya. Last dia berhenti zikir, dia pergi jumpa guru dia kata cahaya tu Allah. Kan dah sesat. Mana boleh Allah menyerupai cahaya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kan dah sesat. Sebab apa dia tak belajar ilmu tauhid? Tu yang kata Allah ada dalam diri, sampai kata pula Allah ada dalam hati. Lepas tu lah jadi apa? Dia kata hu Allah, dia Allah. Habis lah. Dia nak kata diri dia Allah. Tak boleh. Ini semua bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Berkata Allah berada dalam hati. Berani pula tafsir hadis tu guna akal. Hadis kursi mengatakan Allah itu berada di dalam qalbun mukmin. Dia faham ke tidak Allah itu berada dalam qalbun mukmin? Bukan zat Allah. Bukan zat Allah yang duduk di dalam hati mukmin, tetapi keagungan Allah, sir manusia yang berhubung dengan Allah, tu baru betul. Ataupun ada golongan-golongan Wahabi yang mengatakan 1/3 malam Allah turun kepada langit bumi. Bukan zat Allah yang turun kepada langit bumi. Tu kena belajar tauhid. Yang turun tu rahmatnya, anugerahnya. Itu orang kena belajar ilmu tauhid tu. Sebab bila belajar ilmu tasawuf, syariat kena betul, tauhid kena betul, dan tasawuf kena betul. Dia kena faham makna tasawuf. Bukan suka-suka nak belajar, tuan-tuan. Bukan suka-suka nak mengambil dengan orang ni. Orang sekarang belajar dengan TikTok. Kalau guru dia betul tak apa. Kalau guru dia bersanad tak apa. Dia belajar dengan orang-orang yang bukan-bukan. Masya Allah. Masya Allah. Masalah besar, tuan-tuan. Masalah besar. Maka bila manusia tu diuji, okey, macam mana kita nak angkat ujian musibah? Bila datang musibah, ingat, musibahnya ada dua, ujiannya ada dua. Ujian yang pertama lil takrib. Semakin kita diuji, semakin kita kuat dengan Allah. Semakin banyak berzikir, semakin kita banyak solat, banyak berdoa, baca Al-Quran, tu tanda kita di bawah naungan Allah. Allah rahmat kita. Lil takrib. Yang kedua lil takzib. Bila diuji, dia semakin jauh dengan Allah. Makin jauh, susah nak sembahyang, susah nak dekat dengan ulama, dia susah nak berzikir. Ingat baik-baik, tuan-tuan. 3 perkara yang mengangkat musibah. Bila kita diuji dengan musibah, apa pun musibah, musibah maksiat ke, musibah kepayahan ke, musibah apa pun kebaikan yang Allah bagi, keburukan yang Allah bagi, musibah, andai kita diuji dengan musibah, maka yang pertama banyakkan berzikir. Sebab dengan zikir ni Allah akan tarik kita daripada kegelapan. Banyakkan berzikir. Zikir apa ustaz? Sebut Allah, 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 Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah boleh, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa la ilaha illallah. Banyak zikir yang boleh, tak ada masalah. Kalau dia ahli tarikat, zikirlah hu boleh. Siapa yang kata zikir hu tak boleh, maksudnya dia tak faham agama. Dia tak faham ilmu alat, dia tak faham ilmu nahwu sorof, dia tak faham ilmu kalam, dia tak faham pun perjalanan ahli tarikat. Dia tak faham. Banyak orang Wahabi yang ini kata, kan viral kan? Viral baru-baru ni, dia kata zikir hu tak boleh. Apa pula zikir hu tak boleh? Hu tu kembali kepada Allah, bukan kembali kepada diri. La ilaha illahu, hu kembali kepada dia. Apa pula? Dalam nama Allah saja, alif lam ha. Ha tu apa? Hu, dia. Buang hu, tinggal lam alif, tinggal lam. Semua hu kembali kepada dia. Kan nama Allah kan alif lam ha kan? Buang saja salah satu huruf, semua kembali kepada dia. Tu kan tak belajar, dia kata tak boleh. Ustaz, Nabi tak buat. Kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat semua benda, payah lah macam tu.
Kalau macam tu, pergilah masjid. Jangan naik kereta, jangan kaki. Nabi tak naik kereta. Betul? Kan susah macam tu. Kalau macam tu, kalau macam tu pergi, jangan naik kapal terbang. Pergi ni. Pergi umrah. Naik unta. Senang, Nabi semua tak buat, kita boleh buat tu. Sebab bid'ah itu ada dolalah, bid'ah ada hasanah. Nabi yang larang sangat tu, contoh kita buat doa selamat. Dalam doa selamat ada berjoget, buka aurat, ada minum arak. Itu baru bid'ah yang benar. Itu baru sesat. Tapi bila bab zikir pun dia nak pertikaikan. Tu tak masalah. Bab ni dah lama dah tuan-tuan. Daripada Imam Al-Ghazali dulu, daripada ulama-ulama tasawuf tu dah ceritakan hu tu apa. Hari ni dia tak habis lagi. Orang suruh ngaji tak mau, ilmu alat pun tak lepas, ilmu kalam pun tak lepas. Macam mana nak hurai Al-Quran, nak hurai Al-Quran dan hadis dengan akal? Mana boleh? Mana boleh hurai hadis dengan akal? Dia mesti rujuk dengan ulama-ulama. Dia kena faham kaedah perkataan tu. Contoh, kalau ada ustaz kata, letakkanlah Allah di dalam hati. Perkataan tu betul tak betul? Saya tanya. Betul ke tak betul? Saya tanya ni je. Betul? Dalam ilmu tauhid salah. Sebab letak, bila kata letak, dia menunjukkan ya dulu ala makan. Dia menunjukkan pada tempat. Letaknya apa? Letaklah air atas cawan, letaklah barang dekat kapet, letakkanlah barang. Letak itu menunjukkan pada tempat. Tapi kalau dia nak kata ingat Allah dalam hati, masukkan keagungan Allah dalam hati, boleh. Sebab itu dia panggil kinayah. Maksud kinayah ni menisbahkan. Ingatlah keagungan Allah dalam hati. Ada saya dengar ustaz dia kata letakkanlah Allah dalam hati. Dalam ilmu tauhid salah. Ustaz tu macam ni nak cakap. Tu kadang-kadang saya pun nak cakap pun susah nak cakap. Letakkan Allah dalam hati. Bila kata letak, dia menunjukkan pada tempat. Begitu juga dengan berada. Kita tak boleh kata Allah itu berada dalam hati. Sebab berada itu ya dulu ala makan, menunjukkan pada tempat. Kena faham baik-baik. Itu sebab bila orang faham ilmu sifat 20, dia faham ilmu tauhid. Ulama kalau faham bab tauhid je, ustaz-ustaz kalau dia faham bab tauhid, dia akan berjaga-jaga, berhati-hati bercakap berkenaan dengan nama-nama Allah. Dia tak suka-suka tuan-tuan. Contohlah, berhadapanlah dengan Allah dengan rasa takut. Ayat ni boleh pakai tak boleh? Boleh. Sebab dia kinayah. Berhadapan, maksudnya kita tak tahu Allah tu kat mana. Boleh. Ataupun masukkanlah ke rasa takut kepada Allah di dalam hati. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab perkataan saya tadi apa? Rasa. Takutkan, rasa. Masukkanlah rasa takut kepada Allah dalam hati. Boleh. Tapi kena lihat perkataan-perkataan yang tak boleh. Berada tak boleh kita pakai. Letakkan Allah dalam hati tak boleh. Tapi kalau kata ingatlah Allah dalam hati, boleh. Takutlah Allah di dalam hati, boleh. Sebab takut tak apa. Tapi jangan kata Allah berada dalam hati. Masalah tu masalah. Yang kedua, cara mengangkat musibah, iaitu bangun malam tahajud, minta dengan Allah 1/3 malam, minta dengan Allah. Kalau kita diuji, minta dengan Allah. Allah angkat diri kita, Allah angkat bangun malam, minta. Bangun malam tuan-tuan, siapa yang dapat dia anugerahkan bangun malam, kita selalu bangun pukul 5, kalau boleh bangun awal. Waktu itulah waktu kerohanian. Banyakkan berzikir. Ya Allah, doa. Sebagian ulama-ulama dia akan buat solat sunat taubat tu, minta solat taubat. Selepas solat taubat dia akan minta dengan Allah, ya Allah, Engkau tarik hatiku ya Allah, Kau keluarkan dunia dalam hatiku ya Allah. Minta dengan Allah. Kita jangan minta kita Lamborghini. Lamborghini tu boleh dapat bila-bila masa Allah boleh bagi. Ya Allah, aku nak berkahwin lagi satu ya Allah. Jangan kita minta yang tu dulu.
Tapi kita minta hati kita ni disentuh oleh Allah. Haji bak kahwin je gelak dia. Bak gurau perempuan, yang gurau perempuan jangan marah, saya suka bergurau. Minta dengan Allah, ya Allah tarik hatiku, ya Allah keluarkan dunia dalam hatiku, ya Allah. Keluar, minta. Ingat tuan-tuan dan puan, dunia kalau keluar dalam hati, segala penyakit dalam hati akan senang nak jaga, akan senang nak dikeluarkan. Tapi kalau dunia susah nak keluar daripada hati, maka segala penyakit akan susah. Riak, ujub, sombong, hasad, dengki. Sebab penyakit-penyakit itu terpaut dengan dunia. Faham ya? Tapi kalau dunia dapat keluar daripada hati, insya-Allah segala penyakit riak senang nak keluar, ujub senang nak keluar, sombong senang nak keluar, hasad senang nak keluar, bakhil senang nak keluar. Sebab apa? Kunci dia, ketua dia dunia. Itu sebab orang yang semakin cinta kepada dunia, dia tak nampak pun bertambah penyakit dalam hati dia. Dia tambah penyakit. Orang yang cinta kepada dunia, orang yang tuntut kehidupan dunia, dia tuntut redha dunia, dia tuntut apa yang ada dalam dunia ni, bertambah-tambah penyakit. Itu sebab kalau jumpa orang yang mengagungkan dunia ni, jangan bercakap dengan dia lah. Jangan bercakap dengan dia. Pasal apa? Apa yang dia cakap hal dunia je. Ya. Dalam surau nampak dia tasbih, nampak dia zikir, tapi keluar daripada surau berbanding orang yang ada Allah dalam hati dia. Dalam surau, luar surau, dalam rumah, dia tetap dengan Allah. Dia tetap dengan Allah. Sebab dunia tidak, hati manusia tidak akan mampu berhajat kepada dua perkara. Hati manusia tidak akan mampu berhajat kepada dua perkara. Kalau kita masukkan satu perkara, kita masukkan lagi. Contoh, kalau kita nakkan redha Allah, dalam masa kita campurkan urusan dunia, dia tak dapat. Tu sebab tasawuf tu dia kena betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah, serahkan hatinya kepada Allah, faham makna syarat taubat, faham makna zikir, kaedah zikir, baru Allah buka kelazatan dalam ibadahnya, baru dia nampak kewujudan Allah, keagungan Allah. Maka orang seperti ini nak matilah husnul khatimah. Sebab apa? Roh yang telah kembali kepada penyaksian, laistabirabukum qalu bala syahidna. Di alam roh kita telah bersaksi, tuan-tuan, jangan lupa-lupa. Jangan buat-buat lupa. Mungkin kita tak nampak, kita tak ingat. Di alam roh kita telah bersaksi Allah tu Tuhan kita. Bila kita sebut saja, ya Allah, engkau Tuhan kami, maka seluruh amanah itu dipikul oleh roh. Itu sebab orang kurang berzikir, dia takkan tenang. Sebab termasuk banyak berzikir itu amanah roh. Isteri derhaka kepada suami, cukuplah, takkan tenang isteri tu. Suami zalim kepada isteri, takkan tenang. Sebab yang dikatakan amanah, yang duduk di dalam roh, yang duduk di dalam roh, kena jaga amanah tu. Roh tidak akan terima dosa, dia takkan terima. Itu sebab bila masuk dosa, orang tak tenang. Begitu dengan Allah. Allah tidak akan terima keburukan. Allah tidak akan terima dosa yang kita lakukan. Itu sebab Allah perintahkan kita taubat. Kadang-kadang kalau kita buat dosa kan, hati kita ada rasa menyesal tak? Menyesal. Tu Allah jentik lah tu. Kembalilah kepada aku, kata Allah, tarji'u, kembalilah kepada aku, kepada ya ayyuhan mutamainah, nafsul mutamainah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, supaya tenang balik. Tenang. Wallahu alam. Yang terakhir, maaf, mengangkat musibah. Yang pertama zikir, yang kedua bangun malam, yang ketiga sedekah sir. Sedekah sirun tatafi ghadabar rabbi. Merahsiakan sedekah itu akan memadamkan kemukaan Allah. Jangan tunjuk kita sedekah, tuan-tuan. Sembunyikan. Kecuali kita pakai duit persatuan, duit orang ramai, boleh tunjuk, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada duit sendiri, nak sedekah sendiri, senyap-senyap, jangan bagi orang tengok. Sebab itulah amalan-amalan wali-wali Allah, ulama-ulama, orang-orang yang soleh, untuk memadamkan kemukaan Allah. Kata Nabi, sadaqah sirin tatafi ghadab rabbi. Hadis ni, hadis Nabi. Nabi sebut
Siapa yang menyembunyikan sedekah dia, maka Allah akan memadamkan kemurkaan. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada kemukaan, masya-Allah, dia dekat dengan Allah, Allah kasih kepada dia, Allah sayang kepada dia. Wallahu a'lam. Dah azan ya? Oh, dah azan. Ada soalan? Muslimat? Ada soalan? Tak ada soalan. Nasihat saya yang terakhir, banyakkan berzikir kepada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita, masukkan kita ke dalam rahmat Allah, ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma jama'na fi yaumil qiyamah ma'al bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasy syuhada bil anbiya fi jannatin na'im. Allahumma rzuqna husnul khatimah wa rzuqna husnul adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.